Muslim-muslimat rahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendapat rahmat pimpinan bimbingan Allah Ta'ala, insyaAllah kita diberi kepahaman. Dan kita di sini ada beberapa soalan. Sebelum saya baca soalan orang, saya nak soalkan yang saya nak soal. Ada satu peristiwa berlaku. Jamaah buat umrah, masuk ke Mekah dalam ihram umrah. Sampai ke Mekah dia pun tawaf, tapi malangnya tawaf hanya 6 pusingan sahaja. Kemudian dia terus sa'i. Sa'i juga 6 pusingan sahaja. Kemudian dia bergunting. Dan malam tu dia jima'. Besoknya pergi niat umrah balik di miqat. Balik tawaf umrah 6 pusingan juga. Sa'i 6 pusingan juga. Dia pun bergunting dan jima' pula. Apa dam yang dia kena? Ini kepahaman je, tak ada apa-apa, tak jawab tu. Okey, hari pertama dia masuk ke Mekah dalam ihram umrah, dia pun tawaf 6 pusingan. Okey? Kemudian dia pergi sa'i. Apa hukum sa'inya? Tak sah, pasal tawaf tidak sempurna. Kemudian dia gunting. Apa hukum guntingnya? Apa yang tak sah? Apa yang tak sah tu dulu? Guntingnya tadi tidak sah. Pasal apa tidak sah? Belum masuk waktu gunting. Kan syarat gunting ada 3. Masuk waktu, rambut kepala tak kurang 3 helai. 3 je syaratnya. Bila masuk waktu? Selepas sa'i yang sah. Tadi sa'i tak sah, maka waktu tak masuk, maka guntingnya tidak sah. Apabila tidak sah, apa kesan dia? Masih dalam ihram. Okey lagi? Nanti jangan pergi jimat dulu. Jangan pergi jimat dulu. Kita selesaikan setakat ni dulu. Apa yang kena dam ni? Gunting kena dam. Dam apa dia kena bayar? Dam rambut, dam rambut, dam rambut. Apa dia? Kalau selai, ini gunting bukan selai ni. Okey, namanya tak apa, tak ingat, memang dam payah. Nama dia takhir dan takdir. Boleh pilih anda antara 3 perkara. Sudah? Sama ada sembelih kambing, atau yang kedua, sedekah kepada berapa orang? Berapa orang? Fakir miskin berapa orang? 6 orang. Setiap orang banyak mana? 2 cupak setiap orang. Tak payah hafal. Tu nak jadi ustaz, kenapa lah? Takut ke Mekah besok teringin jadi ustaz? Orang tanya kita nak jawab kan? Yang ketiga, boleh pilih apa? Berapa hari? 3 hari. 10 tu takdir, bukan takhir. Tertib. Okay, 10 tu tertib. Okey, tak apa. Jima' apa hal? Dalam kita belajar dam hari itu, dam terbahagi pada 2 kelompok. Satu itlaf, satu tarafuh dipanggil. Itlaf ni perkara-perkara yang rusak binasa. Ada 4 benda. Rambut, kuku, pokok, binatang. Sengaja, tak sengaja, jahil, tak tahu, tetap kena dam. Sebelum daripada tu, kalau jahil dimaafkan, kalau tak sengaja dimaafkan. Maka jima' dia tadi, dia sengaja ke tak sengaja? Dia tahu tak tahu yang dia masih dalam ihram? Dia tak tahu yang dia dalam ihram. Dia ingat dah selesai. Maka namanya itu jima' sedekah. Okey, satu dam dia kena. Dam rambut. Ini baru minggu lepas dapat soalan daripada Mekah ni. Nak berpusing dengan saudara-saudara. Tuan-tuan, esok dia pergi niat ni ihram umrah. Sah tak sah niatnya itu? Pasal tak sah? Pasal masih dalam ihram, belum selesai, betul tak? Dia pun niat ihram umrah. Balik dia tawaf. Apa jadi tawafnya? Ambil satu tampal yang semalam, betul tak? Okey. Lepas tu dia pergi sa'i. Apa jadi sa'inya? 6 pusingan.
Tawaf tadi 6 pusingan jadi tak jadi? Jadi, nak ambil satu je. Yang ni sa'i 6 pusingan jadi tak jadi? Tak jadi pasal yang semalam tak sah. Mana baru ambil 6. Sa'i tu ambil 6. Okey, lepas tu dia gunting. Apa hal guntingnya? Tak sah dan kena dam. Dia balik jima'. Apa hal jimaknya? Sedekah. Sekarang jemaah tu masih dalam ihram. Bagaimana nak selesaikan tahlulnya itu? Apa yang buat balik? Berapa banyak? Ya? Berapa banyak? Tinggal satu dah, 6 tadi. Pergi sa'i satu je, kemudian gunting, selesai. Mana dia kena dam, 2 dam gunting rambut. Okey, tapi kalau celah-celah tu dia buat benda lain, tu kena tanya balik lah. Itu asasnya. Okey, saya tanya balik tuan-tuan, soalan tu tidak begitu susah, tapi nak kena susun layer by layer, nak kena selesai tu. Itu je. Kalau kita lungguk-selungguk memang pening kepala. Alamak, dah selesaikan satu, baru kita dapat selesai. Okey, saja je tu. Ya? Macam mana dia boleh tak tahu? Kena tanya dia, jangan tanya saya. Wallahu alam. Saya dapat soalan seperti itu. Saya tak jumpa seorang tu dekat Mekah, jamaah umrah tak balik lagi sekarang. Ada lagi soalan lain, tapi saya tak cerita pasal belum ajar bab pentawawadak. Tak payah soal lah. Kita ni pasal benda tu semua kita dah belajar dah. Lepas tu saya ulang balik sebagai pengukuhan. Yang umrah kedua tu dia tambah satu untuk yang pertama. Tambah satu tawafnya. Tawaf. Sa'i tak boleh tambah pasal sa'i semalam tak sah langsung. Yang besok tu dia buat umrah lagi. Katalah sa'i kedua. Yang tawaf tu kena buat dia ready tambah lagi tak payah. Kes tadi tawaf dia tidak sah pasal 6. Dia ganti yang kedua. Okey, mana sa'i yang pada pertama tidak sah, gunting tidak sah. Pergi niat ihram tidak sah kalau masih dalam ihram. Pergi tawaf 6 pusingan tadi, nak dapat satu je nak ganti, nak tampal semalam. Tapi sa'i kena buat 7 balik patutnya. Yalah, tapi kedua tu kena buat. Ini nak tambah lagi. Oleh kerana dia buat 6, dia gunting, dia kena tambah sa'i satu je pada gunting balik. Sambunglah maknanya. Yang setakat ni dia hanya tawaf dah selesai, sa'i kurang satu. Okey, dan gunting tidak sah. Maka dia nak selesaikan tahlul dia tu, dia pergi sambung sa'i sekali, gunting habis baru selesai. Yang umrah kedua tak, memang tak jadi. Baru satu baru ni. Pasal gini tak jadi. Tak payah ganti apa, tak payah. Okey, maknanya dia buat 2 kali tu, dua-dua tak jadi, kena tambah lagi baru jadi sekali. Okey, insya-Allah jangan pening kepala pagi-pagi. Okey, saya nak tengok soalan tu kejap. Berapa soalan semua ada tadi? Rasa macam 3. Oh, jatuh. Okey. Assalamualaikum Ustaz, minta Ustaz jelaskan tawaf tahlul bagi orang buat luput wukuf di Arafah. Okey. Seorang hamba Allah ini, hujjaj ini dah niat haji. Kita buat satu cerita lah mudah. Tiba-tiba waktu nak pergi Arafah, jam jalan. Pusing cari tak jumpa sampai 10 hari bulan subuh, pagi raya haji. Dia tak sampai juga ke Arafah. Maknanya waktu wukuf berakhir sebelum subuh 10 Zulhijjah. Pagi raya haji itu mudah. Okey, dia sampai pukul 8 pagi raya haji. Tak ada seorang pun manusia dekat Arafah, tinggal dia je. Maka luputlah wukuf di Arafah. Okey? Dia ada 2 tugas ni. Pertama, kerana luput tadi, dia kena bayar dam. Tertib dan takdir, itu seekor kambing. Kalau tak mampu baru puasa 10 hari tadi. Ini seekor kambing. Bayar dam dan hajinya tak jadi. Pasal tak cukup rukun. Tapi dia masih dalam ihram. Nak tahlulkan ihramnya itu, dia kena tawaf, kena sa'i, kena gunting, seperti buat umrah. Baru jadi halal. Ini namanya tawaf tahlul. Okey? Jelas? Tapi haji tak jadi. Tak jadi.
Tawaf dengan sa'i gunting ni nak halalkan. Kalau tidak nanti dalam ihram sampai tahun depan. Lagi parah kan? Setahun ni nak tunggu tahun depan pula baru boleh haji, baru boleh pergi wukuf. Nak halalkan itu dia kena tawaf, dia sa'i, dia gunting. Halal lah dia, haji tak dapat. Dam kena bayar lagi pula seekor kambing. Sebab tu menguruskan jemaah pergi Arafah diambil kira sebegitu hebat dan begitu berhati-hatilah kita kempen jemaah kalau boleh jangan keluar daripada sistem yang menguruskan kita. Kalau pergi tabung haji uruskan. Kalau pergi tabung haji travel, mesti travel. Kalau pergi package swasta yang berlesen, dia orang uruskan. Jangan cuba uruskan sendiri kalau kita tidak biasa. Kalau kita dah memang ulang-alik pergi sana, sejengkal demi sejengkal kita tahu dah bumi sana, pergilah sendiri. Ya kan? Oleh kerana kita ni pasal risiko dia terlalu tinggi. Tak dapat wukuf, haji tak dapat, kena dam, kena selesaikan ihram sampai tahlul. Ada 3 tanggungjawab tu. Sebab tu tabung haji tekan. Sebab di sana juga ramai yang kutip, yang cari mangsa, yang berkempen. Pergi dengan kami boleh bawa kami orang sini apa semua. Kalau tu adik-beradik kita, okeylah, tak apalah. Tapi kalau bukan adik-beradik kita bayar 1,700 satu kepala, kenapa nak bayar? Sedangkan sini pergi dah bayar dah. Yang gaji sangat nak bayar tu kenapa? Itu pun kadang pasal ada isu dulu-dulu tak boleh pakai tabung haji. Ada juga orang kempen tak boleh pakai tabung haji, dia pergi dengan tabung haji. Yang dia nak pakai apa tak tahu. Wallahu a'lam bissawab. Okey, jelas soalan ni tawaf tahlul jarang-jarang berlaku. Tapi yang jarang itu pun juga kita kena beritahu takut berlaku. Na'udzubillah. Setakat ini tidak ada yang berlaku yang dilaporkan. Yang tak lapor tak tahu. Yang pergi sendiri itu dia tak tahu dia sah tak sah, pasal yang bergantung pada orang kan. Tak apalah. Saya sembahyang duduk atas kursi. Perlukah saya membawa kursi sepanjang saya berada di Mekah, Madinah, Mina dan lain-lain? Okay. Lain tempat ziarah atau untuk salat? Mohon penerangan. Okey. Di Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi ada kursi wakaf. Tapi sempat tak sempat kita dapat, wallahu alam. Okey, kalau pergi umrah insya-Allah sempat. Kalau pergi haji manusia ramai. Orang daripada India, Pakistan yang miskin, daripada Afrika lebih perlu pada kita. Oleh sebab itu beli, bawa ke mana pun kita pergi, kerana kita memang nak duduk atas kursi. Itu pandangan saya. Arafah Mina langsung tak ada, letak bawa. Siapa ada kedai kursi pun tak ada jual kat sana. Kalau Arafah langsung tak ada kedai. Muzdalifah apa lagi kedai, orang pun tak ada. Malam tu je ada orang. Ya kan? Di Mina ada kedai. Kedai apa? Teh tarik. Tarik sendiri. Okey, maknanya kesimpulan kena bawa. Okey, saya ingat nak tanya masalah apa. Saya nak tekan orang semayang atas kursi ni. Yang nak disamakan saf ni kaki dia ke kursi dia? Kalau kaki dia habis rusak orang belakang, dia ada uzur. Kursi lah duduk atas lain ni. Jangan kaki dia depan sini. Kalau kaki di sini, kursi duduk belakang, orang belakang bengkok sampai ujung bengkok. Yang dia ni dimaafkan pasal dia uzur. Yang belakang tak uzur dah. Dia pula ganggu orang. Oleh sebab itu kursi dia duduk atas lain, kaki dia ke depan tak apa. Macam mana? Kalau tidak habis rusak orang belakang. Nak solat, nak sujud payah orang belakang kena bawa kursi dia. Kalau lain macam pak kita ni tak apa, di Mekah pendek. Wallahu a'lam bissawab. Okey, tu saya banyak tengok tu. Dia nak betulkan dia habis rusak orang satu dunia. Dia ada uzur dimaafkan. Orang lain tidak uzur. Okey. Allah, ini panjang, tak apa. Ini soalan semester 1. Adakah diwajibkan jemaah wanita bersolat bersama jemaah lelaki di hari Jumaat di Masjidil Haram? Sedangkan kita di Malaysia ini perempuannya kebanyakan terbalik, perempuan kebanyakannya kok pergi shopping. Jika boleh tolong ustaz beritahu cara-caranya. Cara apa tu? Cara nak shopping? Tak apa, faham.
Hukum wanita solat Jumaat adalah harus. Okey? Buat boleh, tak buat tak apa. Buat tak payah sembahyang Zuhur. Tapi kalau sampai ke Mekah tak sembahyang Jumaat juga, bila nak sembahyang Jumaat? Agak-agak. Di Malaysia belum ada ruang. Dalam Facebook, dalam internet dah baru mula dibincang. Sepatutnya perempuan juga beri ruang pada dia, dah kalau sudah tempat solat dah banyak, ya kan? Tapi waktu dekat dengan wukuf, usahkan sembahyang Jumaat, sembahyang fardu pun tak sepatutnya pergi wanita, pasal sudah timbul fitnah. Berimpik-impik dengan laki-laki, duduk sembahyang tengah laki-laki, depan laki-laki. Isteri saya seminggu sebelum wukuf kata, awak tak payah pergi masjid. Pergi masjid dosa, baik sembahyang kat rumah. Okey, itu pandangan saya. Saya tidak rujuk pada putusan mana-mana, itu saya punya pandangan. Dekat isteri saya, sebab saya boleh beri arahan. Jemaah haji, kita galakkan jemaah haji tidak pergi sembahyang Jumaat. Tabung haji buat program tengah hari itu, ada ceramah untuk wanita. Berkait dengan shopping. Allah Ta'ala firman dalam surah Al-Hajj, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila diseru untuk salat daripada hari Jumaat, fa idza salapan fas'au ila dzikrillah, segera mengikuti Allah, segera pergi solat, dan tinggal wa zarul bai', tinggalkan jual beli. Perkataan zarul bai', tinggalkan jual beli ini timbul perbezaan pendapat para fuqaha. Ada fuqaha yang mengatakan bahawa yang tak boleh jual beli ni orang yang wajib pergi sembahyang Jumaat. Yang tak wajib tak apa. Ada pendapat mengatakan pada masa itu haram adakan transaction. Saya bab ni takut. Saya, anak-anak saya sepesan, yang nak dengar cakap lah, tak dengar cakap lain dia punya cerita. Kalau boleh hari Jumaat, jangan pergi beli apa-apa waktu orang tengah. Mulai khatib Assalamualaikum warahmatullahi, mana khutbah, sampai kepada imam Assalamualaikum warahmatullahi, habis mayang. Masa tu ulama berbeza pendapat ni, ada kata haram, ada kata jual beli tak sah, ada kata tak apa bagi mereka yang tidak pergi, yang tidak wajib sembahyang Jumaat. Berbeza pendapat. Pada saya, apa perlunya shopping pada masa tu? Masalah yang lagi banyak yang kita nak cari juga tempat yang Allah Ta'ala larang tu. Mungkin larang bersifat makruh, mungkin, tapi ada hikmah sebab tu Allah Ta'ala larang. Sekurang-kurang kita hormat kepada orang pergi sembahyang Jumaat. Ya kan, orang dengar khutbah di masjid, kita kena khutbah kat supermarket. Tapi perkara ini jarang-jarang disentuh. Jarang-jarang disentuh. Itu yang kat shopping, yang tepi masjid tu makan cendol. Jual beli itu haram. Kalau ikut mazhab Hanafi, jual beli tak sah, maka dia makan tu haram. Tu saya pernah khutbah berapa tahun dululah di kampung Melayu Ampang. Saya khutbah hari itu, saya ni pengkhutbah bebas. Tuan-tuan, saudara-saudara yang sedang minum cendol tepi masjid ni, sila naik sekarang. Atas mimbar tu jerit ni, baru jadi khatib. Jadi kalau dah musim padat, perempuan tak usah pergi. Sebab itu dia tidak wajib, yang wajib laki-laki. Saya pernah kata ke orang Arab di bulan Ramadan, penuh ni bulan Ramadan daripada bulan haji, nak sembahyang Jumaat. Saya kata, isteri awak lah ni, dia kata, mari duduk sumbat ni, penuh. Saya kata ke orang Arab tu daripada Riyadh. Dia kata, awak datang sini berapa lama? 2 minggu. Bagus, dia kata 2 minggu. Saya datang semalam hari Khamis, hari Jumaat dia cuti. Lepas sembahyang Jumaat nak balik ke Riyadh. Jadi kalau datang hanya untuk 5 waktu je sembahyang, kalau tak datang sembahyang di masjid, buat apa kami datang ribu-ribu batu? Saya pun senyap, ya juga. Ini kan? Maknanya kalau nak pergi jangan ganggu orang duduk kat luar. Mana orang duduk kat luar tengah panas? Ini kan? Yang kesimpulannya, tabung haji menguruskan, memberitahu supaya jemaah wanita tidak pergi sembahyang Jumaat. Itu perkataan dia. Pada saya, tidak pergi sembahyang Jumaat apabila dah padat. Kalau kita pergi awal, KT1, KT2, KT3 tak ramai lagi orang pergilah, bila lagi nak rasa. Atau pergi akhir, orang dah balik tengah kita dah 2 KT, 3 KT terakhir, boleh pergi dah tu. Masjid pun lapang dah. Okey? Mana ikut nasabah hurufnya. Yang kedua, apabila kita sudah berada di Mekah,
solat di Masjidil Haram, adakah kita perlu lagi waktu solat pandang ke sejadah? Okey, saya baca semula soalan. Apabila kita sudah berada di Mekah, solat di Masjidil Haram, adakah kita perlu lagi waktu solat pandang ke sejadah atau tak perlu sebab Kaabah sudah ada di depan mata? Soalan ini terbelit sikit sampai saya tak faham. Dia tanya tu perlu pandang Kaabah ke perlu pandang tempat sujud? Nah, tu bahasa yang sebenar. Bukan pandang sejadah ke saja kasut kena Allahu Akbar tengok sejadah. Okey. Tak apalah, kita kena maafkanlah tu. Tapi kita dapat cerna soalan tu. Dalam sebuah hadis sahabat tanya, apa perlu ya Rasulullah orang sembahyang tengok ke atas? Kata Nabi, jika perlu korek mata dia tu. Maknanya marah. Sembahyang tengok bawah. Okey? Tengok tempat sujud. Lepas sembahyang pun tengok Kaabah. Atau sebelum, mana bukan dalam waktu solat. Waktu tawaf pun tidak suruh tengok Kaabah, betul tak? Tak kata subhanallah walhamdulillah, langgar orang habis ni mata terteleng kat sana. Itu tabik hormat. Okey, maknanya tengok ke tempat sujud. Okey, jangan marah Yang ketiga, adakah kita dibolehkan sembahyang di atas kursi? Sedangkan zaman dahulu walaupun keadaan orang sembahyang duduk di bawah saja. Lainlah kalau menaiki kapal terbang, bas atau kereta. Okey, kalau nak kira orang dulu tak ada kursi, tak duduk atas kursi, betul tak? Ada perintah Allah, fattaqullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah sekadar termampu oleh kamu. Dah kita tak mampu duduk atas kursi. Nak kira sampai dulu banyak benda tak ada dulu, kapal terbang pun tak ada, nak sembahyang macam mana? Ya kan? Kapal selam tak ada. Maknanya kalau nak kira macam tu, orang naik kapal selam tak wajib sembahyang. Pasal kapal nak sembahyang ke mana kan? Dah kita, itu yang kita uzur. Bukan pilihan kita nak sembahyang atas kursi, itu kerana keadaan kita memaksa kita sembahyang atas kursi. Duduk atas kursi tak ada masalah apa. Sama ada kursi roda ke kursi tak roda, sama saja. Okey? Kalau itulah soalan dia lah. Saya rasa itulah kot. Sebab zaman dulu walaupun keadaan orang sembahyang duduk di bawah saja. Okey. Yang keempat, betul ke Ustaz sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat tidak boleh duduk pun untuk seorang untuk sahur stokin, terus saja solat? Pelik soalan sikit. Jadi pergi ke masjid tak pakai stokin ke macam mana? Adakah stokin itu dipakai hanya nak sembahyang saja? Adakah stokin itu dipakai tutup aurat? Ini pun dah keliru dah kat situ. Stokin itu pakai kat rumah lagi lah. Kenapa sampai masjid baru nak pakai? Atau kau baru ambil wudu? Dia nak tukar. Oh, nak betulkan. Maksud kata Nabi, sebelum kamu duduk sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid itu ialah tak ada keperluan. Kalau orang tu tak boleh berdiri, dia sembahyang duduk, nak sembahyang dulu baru duduk ke duduk dulu sembahyang? Duduk dulu baru sembahyang kan? Tak ada keperluan. Kalau ada keperluan tak apa, ya kan? Tak apa. Tiba-tiba nak sembahyang ada jarum kat kaki, tak nak masuk masjid ni, kita kena duduk nak cabut jarum tu. Katakanlah, itu maksud saya apabila ada keperluan, bukan hukum umum. Bukan mana duduk saja masjid itu seluruh peluang untuk sembahyang sunat masjid sudah habis dah. Okey, itu jika ada keperluan. Yang kedua, kita jangan timbul banyak sangat pasal tahiyatul masjid itu sendiri pun sunat. Ya kan? Sunat. Malah ada ulama mengatakan kalau ada jamaah macam kita sekarang tengah mengajar, keperluan jamaah ni lebih besar, maka kita duduk masuk masjid itu boleh tasbih 3 kali menggantikan tahiyatul masjid. Dah, apa yang kita nak sibuk-sibuk kan? Wallahu a'lam bissawab. Tapi pada saya boleh duduk, pasal itu keperluan. Kalau dia tak duduk, tak sah sembahyang dia. Dia kena duduk, nak pakai stokin sambil berdiri terlentang dia, lagi bahaya kan? Okey. Sebab ditakuti stokin kotor. Oh, ada bawah ni, dia selang satu baris, ingat mukaddimah ke penutup.
Sebab takut itu hati kotor, sebab rumah jauh dari masjid. Maksud saya orang yang sakit, yang salat pakai seluar dan telkung tanpa kainnya, terpulalah. Atau mungkin juga terkentut, baru langkah nak sampai masjid, perpak, alamak, kentut kan. Dia pergi bilik air nak ambil sembahyang, buka stokin tadi kan. Nak pakai kat dalam bilik air itu susah, tempat kotor, basah dan sebagainya. Naik ke masjid baru pakai, boleh, tak ada masalah insya-Allah. Okey, jelas? Alhamdulillah. Minggu lepas tak kat mana kita? Mabit di Mina. Baru nak mula mabit Mina. Okey. Sebelum kita teruskan, orang-orang Malaysia yang pergi haji ni biasanya ada 4 kumpulan, 4 keadaan. Pertama, orang pergi buat haji tamattu' perjalanan daripada Malaysia ke Madinah dahulu, seperti mana kita bincang. Di Malaysia buat amalan sunat sebelum musafir, kan? Luruskan niat, bersihkan diri, bersihkan harta benda, wasiat, minta maaf. Pada hari nak pergi mandi sunat musafir. Okey? Kemudian kalau bukan waktu haram, solat sunat musafir, kemudian doa musafir. Bergeraklah kita menuju ke Madinah dalam pakaian biasa. Sampai Madinah, nak ziarah Madinah, kita tujuan ziarah ada 3, kita sebut itu kan. Nak ziarah kubur Nabi, nak solat berjamaah dalam Masjid Nabawi setiap waktu dengan mendapat takbiratul ula atau takbiratul ihram bersama imam, nak ziarah tempat-tempat bersejarah. Sampai di Madinah juga kita mula laksanakan ibadah atau amalan sunat sebelum berihram. Mana-mana belum kita buat, mungkin kuku belum potong-potong, cukur belum tiak dan sebagainya. Kemudian kita mandi sunat ihram. Lepas mandi sunat ihram, kita pakai ihram di hotel kita. Bergerak kita sampai ke miqat di Bir Ali. Sampai di Bir Ali, kalau waktu itu bukan waktu tahrim, kita salat sunat ihram. Salat masjid itu biasalah, buatlah itu, tak payah sebutlah di sini. Kemudian kita pun niat ihram umrah kerana kita nak buat haji tamattu'. Okey. Kalau nak buat haji ifrad, di sinilah bezanya niat ihram haji. Itu je bezanya. Kemudian bergerak kita Mekah. Lepas niat ihram, kita tertakluk kepada apa dia? Pantang larang semasa ihram. Tertakluk pada ihram. Dan kita juga disunatkan bertalbiyah. Okey. Pantang larang ihram tadi bagi orang yang mengerjakan umrah sampai dia selesai umrahnya. Orang mengerjakan haji ada 2 peringkat, kan? Sampai tahlul awal atau sampai tahlul sani. Tak apa, itu kita bincang, belum cerita pun lagi. Okey. Bergerak kita ke Mekah. Sampai ke Mekah, doa masuk Mekah. Lepas doa masuk Mekah, selesai urusan kita pun nak pergi tawaf. Ibadah yang perlu kita buat ialah sebelum pergi tawaf berwuduk, kerana kita nak tawaf dalam keadaan suci pada 2 hadas. Okey tak? Bergerak kita sampai masjid, baca doa masuk masjid, baca doa nampak Kaabah, kita tuju rukun Hajar al-Aswad, kerana syarat sah tawaf mesti bermula di Hajar al-Aswad. Okey, sampai di Hajar al-Aswad kita pun niat tawaf. Bagi mereka mengerjakan tawaf, mengerjakan haji tamattu', niat tawaf umrah. Bagi mereka kerja haji ifrad, niat tawaf kudum. Okey, kita pun lakukanlah tawaf 7 pusingan. Macam biasa, selesai semua, salat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim, berdoa, minum air Zam-Zam. Okey, habis selesai tawaf, kita bergerak pergi ke Bukit Safa untuk tujuan sa'i. Bagi mereka yang nak buat haji tamattu', nak sa'i umrah, bagi mereka mengerjakan haji ifrad, diharuskan atau dibolehkan. Harus bahasa Melayu ni, bukan harus bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia jadi wajib. Diharuskan, maksudnya dibolehkan untuk sa'i haji sekarang. Maka sambil berjalan pergi ke Bukit Safa, kita berdoa, abda'u bima bada Allah wa rasuluh, inna safa wal marwata min syairillah, dan seterusnya. Sampai di Bukit Safa, kita menghadap ke Kaabah, kita pun niat. Bagi mengerjakan haji tamattu', niat sa'i umrah. Bagi mengerjakan haji ifrad, niat sa'i haji. Lepas tu kita pemula sa'i sampai lampu hijau, kita berlari macam biasa, sama je. Cukup 7 pusingan, bermula Safa berakhir di Marwah, kita baca doa tamat sa'i. Lepas baca doa tamat sa'i, orang mengerjakan haji tamattu' baca doa untuk gunting atau cukur. Lepas tu gunting atau bercukur, maka terhasillah tahallul selesai umrahnya. Bagi haji ifrad, lepas baca doa tamat sa'i, jangan gunting. Okey, dia diam saja, berkekalan dalam ihram. Itu 2 kumpulan saya sebut tadi. Orang haji tamattu' atau orang haji ifrad yang pergi Madinah dulu.
Dua dah tu, kira dua lah ke situ tu. Dua bentuk haji. Kemudian perjalanan terus ke Mekah. Ni fasa 2 dipanggil. Bermakna orang ni akan masuk Madinah selepas haji. Okey. Daripada Malaysia, amalan kita di Malaysia, amalan sunat sebelum musafir, amalan sunat sebelum ihram. Dua-dua kita buat di Malaysia. Okey. Luruskan niat, wasiat, minta maaf, apa semua dengan. Okey. Kena mandi sunat musafir dan mandi sunat ihram. Dua-dua sekali. Lepas tu pakai ihram di rumah. Pakai ihram, bukan niat ihram. Kalau niat apa jadi? Jadi juga, cuma lama sikit je. Jadi kita nak singkatkan masa dalam ihram ni, kita pakai saja pakai ihram, kita tak payah niat dulu. Bergerak kita, lepas tu sembahyang sunat di rumah kita, sembahyang sunat musafir kalau bukan waktu haram, kemudian kita doa musafir. Berus ke Kelana Jaya, katakanlah sampai Kelana Lapudi dan sebagainya. Di Kelana Jaya tinggal masa beberapa jam lagi kita naik kapal terbang, kita boleh sembahyang sunat ihram. Pasal lepas tu tak ada tempat yang selesa lagi dah. Sembahyang sunat ihram, naik kapal terbang, sebelum melepasi miqat Qarnul Manazil, kita niat ihram. Saya selalu beri peringatan kepada jemaah, nak tidur niat, jangan tunggu apa-apa, tak usah tunggu pengumuman. Kalau tak diumumkan orang, terlepas nyanyi kita kambing tak pasal-pasal. Kan? Baik kita niat awal, lepas tu tidur. Dalam tidur, pantang larang tak ada orang dalam tidur. Ya kan? Korek hidung pelopong, tak tahu berapa helai. Kalau tahu berapa helai tak tidur. Ya kan? Mengigau korek hidung, nak macam mana? Okey, habis.